Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Shintisa. So jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jadi ni di dalam video ini aku akan membahas sebenarnya bukan membahas detail ya, tetapi memberikan pendapat sejujurnya kenapa aku kurang membahas berkaitan dengan Ultraman Blaza. Ya, kalau korang perasan sekarang ni ramai macam kurang menghypekan cerita Ultraman Blaza lah ya. Kenapa? Apa sebab yang sangat jelas? Entah, aku pun tak pasti sangat. Tetapi kemungkinannya di sini adalah katanya cerita Ultraman Blaza semakin lama semakin bosan dan kurang tertarik lah ya. Adakah memang betul? Aku akan menyatakan pendapat aku dan korang boleh menyatakan pendapat korang di ruangan komen. Mari kita mulakan video ini. Okey, untuk pendapat aku sendiri, untuk cerita Ultraman Blaza taklah terlalu wow. Boleh dikatakan banyak sangat teori yang kita boleh simpulkan di dalam cerita Ultraman Blaza ini. Dan bagi aku ceritanya agak flat atau agak biasa sahaja. Ya, perkara utama yang aku sangat suka di dalam cerita Ultraman Blaza ini adalah mereka sangat menekankan sifat kerjasama di antara pasukan SCAD, dan setiap karakter SCAD di dalam cerita Ultraman Blaza diberikan penekanan yang sangat bagus dan juga development yang membuatkan kita sangat suka. Tetapi sangat disayangkan sekali disebabkan mereka berfokus ya setiap karakter pada setiap satu episod ya lebih kepada filler lah kan. Mereka kurang berfokus kepada kisah Ultraman Blaza itu sendiri, sampai kan membuatkan para fans agak ya tertunggu-tunggu, yang membuatkan mereka tertunggu dengan kecewanya. Cerita Ultraman Blaza pun semakin lama semakin tamat. Tetapi kenapa sekarang ni ramai macam tidak membicarakan berkaitan dengan Blaza lagi, atau macam agak kurang sahaja lah ya. Ya, nama cerita ini adalah cerita Ultraman Blaza, bukan cerita SCAD. So, bagi aku sangat bagus mereka memfokuskan kepada setiap karakter yang sampingan sahaja, yang bagi aku membuatkan cerita Ultraman Blaza lebih menarik. Tetapi kalau mereka tidak menceritakan lebih detail berkaitan dengan Ultraman Blaza itu sendiri, di manakah asal usulnya, apatah lagi lah ya plot jalan cerita yang kalau kita tengok sekarang ni pun ya agak biasa sahaja. Monster muncul, dah itu Blaza kalahkan, sudah tamat sebegitu saja. Tak ada macam plot twist yang terlalu mendalam sangat. Ya, boleh dikatakan dalam cerita Ultraman Blaza ini ada sahaja plot twistnya, yes, tapi plot twistnya yang boleh dikatakan agak biasa sahaja dan tidaklah membuatkan kita terkejut sangat ke? Tak, bagi aku agak biasa sahaja. Yang membuatkan aku tertarik untuk mengikuti cerita Ultraman Blaza sekarang ini adalah ya rahsia di sebalik V99 itu, yang semestinya akan menjelaskan berkaitan dengan asal-usul Ultraman Blaza. Ya, tapi kita kena nantikan, sabar sahajalah ya. Bagi aku yang sangat bagus di dalam cerita Ultraman Blaza adalah dari segi karakter utamanya sendiri, iaitu Gento Hiruma. Yang kalau kita tengok dari segi perwatakan dia agak polos juga, tetapi sifat kepimpinan dia bagi aku sangat bagus. Sifat tegas dia dan lawak-lawak yang telah dibuat oleh dia pun memang sangat kena di dalam cerita Ultraman Blaza ini. Ya, untuk karakter sampingan pun bagi aku adalah faktor utama yang sangat berjaya di dalam cerita Ultraman Blaza. Dan Ultraman utamanya sendiri iaitu Blaza memang full lain macam ya mat. Kalau kita tengok kat trailer, macam serius Ultraman ni. Lah, kalau kat series memang jadi kang pelawak guys. Ya, dengan aksi dia yang agak konyol, agak pelik. Ya, bagi aku sangat okey disebabkan Ultraman Blaza ini pun adalah Ultraman primitif. Jadi ni gaya berlawan dia memang agak kuno. Apatah lagi kalau kita tengok dari segi ya reaksi dia, bagi aku membuatkan kita nak ketawa. Kita akan bergembira dengan Ultraman yang satu ini. Bagi aku kenapa orang macam agak bosan, mungkin disebabkan mereka tertunggu lama sangat tau untuk mengetahui lebih mendalam berkaitan dengan Blaza ini macam mana sahaja. Yelah, kalau kita tengok setiap episod ya, lawan monster itu dah kalah. Lawan monster itu dah kalah. Yang membuatkan Ultraman Blaza untuk ceritanya sendiri
untuk flashback dia ke atau berkaitan dengan V99 ke kurang diperhatikan. Tetapi kalau kita tengok pada episod Ultraman Blaza yang sekarang, mereka cuba untuk memfokuskan berkaitan dengan plot tersebut, iaitu plot V99 itu apa. So, kita sebagai tokoh fans ni haruslah menunggu dengan sabar untuk mengetahui lebih mendalam berkaitan dengan kisah Blaza ini sendirilah ya. Untuk dapat final form Ultraman Blaza pun iaitu Fudran Armor, bagi aku dari segi aksi ni memang sangat wow, memang sangat bagus. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan final form Ultraman yang lain, sorry to say, bagi aku Blaza ni agak kurang sahaja disebabkan dari segi emosional karakternya untuk mendapatkan kekuatan tersebut tak terlalu dapat sangat untuk main karakter dia tau. Dia macam kau dah dapat form baru, dah guna macam tu, lawan monster dah kalah begitu sahaja dan tak ada kisah di sebalik perjuangan untuk mendapatkan form tersebut. Bagi aku mungkin itu adalah perkara yang agak kurang lah ya untuk debut final form Ultraman Blaza. Apatah lagi, sepatutnya perkara tersebut boleh menjelaskan berkaitan dengan asal-usul Blaza, tetapi penulis dia macam mahu menyembunyikan tentang kisah silam Ultraman Blaza itu lagi pada episod tersebut, yang membuatkan kesan dia agak biasa sahaja. Macam Ultraman dapat form baru, biasa sahaja. Dia tak serasa macam final form tau, tetapi rasa seperti form yang baru yang biasa sahaja. Highlight utama untuk cerita Ultraman Blaza ini pun adalah monster dan juga kaiju lah di dalam cerita ini, yang kalau kita tengoklah kan, kita kena berterima kasih kepada Subaraya disebabkan mereka sanggup untuk membuat desain monster yang terbaharu. Aku rasa mungkin disebabkan bajet mereka kepada monster-monster ini membuatkan Ultraman Blaza tak dapat banyak form lah ya. Aku tak tahulah memang sengaja atau tidak. So, itu sahaja pendapat aku berkaitan dengan Ultraman Blaza. Korang ingatkan aku akan cakap hal yang negatif kan? Sebenarnya tidak lah ya. Aku boleh katakan kat sini, aku tengok je cerita Ultraman Blaza, dan kenapa aku tak terlalu membahasnya disebabkan agak sibuk, dan untuk konten aku ini memang akan lebih berfokus kepada konten Kamen Rider dan perkara yang aku nak buat lah ya. So, untuk pembahasan episod final memang akan dibuat dah ya. Korang kena nantikan sahaja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya. Salam dari Malaysia. Bye bye.